pisau tajam kita asal kita bila lupa kena pisau tajam kita asal tak kata tu makin meleleh dah. Sebab pisau tumbui, pisau macam pisau mengerak tu, pisau mengerak tu kita tengok menang tu, tapi tak ada dah pisau mengerak tu. Dan pisau tajam. Ada korban bila depan Pak Mesik dia kata, Ustaz, ada satu kaul ditemui sembelih lembu pakai selipar tak sah korban. Saya pun tanya, kitab mana, mazhab mana? Lepas tu dia buat dia belak tu kan. Dia kata memanglah Ustaz, kalau sembelih lembu pakai selipar, bila nak tutui nak pakai pisau, haram buat Ustaz. Nampak rahmat kepada binatang. Bukan saja binatang yang besar-besar, binatang yang kecil. Hatta serangga sekalipun mereka seronok bila kelahiran Rasulullah SAW, pakat bertasbih. Serangga-serangga semua ni keluar, telah datang kepada kita seorang utusan Allah yang membawa rahmat kepada sekalian alam. Lepas ini kata semua rumah-rumah kita tak akan banjir lagi. Kenapa? Sebab tuan-tuan tahu antara akhlak buruk orang-orang Arab dulu, jahiliah. Kita pun ada seorang doa bila dah malas ada apa. Dia jadi hobi mereka bila nak buang air, nak kencing, dia nanti cari lubang-lubang binatang. Lubang-lubang. Dia suka hobi mereka pergi penuh. Boh habis rumah sebut. Tambah arak lah. Tu arak, badan dua kali kita. Kali dia lepas, dia bukan dekat tsunami tu. Tengok, bila datang Rasulullah bawa wa akhlaqun akhlaq. Yang tiga saya kata tadi kan, akidah, syariat dan akhlaq. Apa rahmatnya? Nabi kata apa adalah hadis dia? Bila kamu nak buang air kecil, air besar, jangan buang di air yang tenang. Nabi tak bagi air yang tenang kata kan. Air tak bergerak. Air tak bergerak kan. Pasal apa? Ada riwayat lain menyatakan iblis jin dia suka duduk di air yang tidak bergerak. Kan? Tu yang kadang-kadang orang dulu dah cerita, tapi kita tak nak tengok. Orang pergi pikut dan balik-balik bengkok. Duduk asal batang pinang. Sakit. Saya apa? Lepas tu pergi hospital. Dia boleh habang lah kat hospital. Kat doktor, bagi hilang sakit sudah bengkok, biar pergi. Pula dah. Dulu nak cerita. Nabi kata air yang tenang tu jin suka duduk. Dan memang tak elok. Dia tak gerak mana. Duduk tang tu. Rasulullah larang kata. Yang kedua, jangan kamu buang air dalam lubang-lubang binatang. Hadis. Nampak contoh lah saya nak abang. Rahmatnya insan yang kita sambut pada hari ini. Itu binatang, haiwan, pokok-pokok, tumbuh-tumbuhan. Rasulullah utus satu angkatan tentera untuk berperang. Nabi pesan apa? Jangan kamu ganggu orang yang bunuh orang tua-tua. Jangan kamu ganggu rahib-rahib padri yang beribadat dalam gereja. Jangan kamu potong pokok-pokok. Tak ada kena-mengena. Nampak? Rahmatnya. Itu haiwan. Tumbuh-tumbuhan. Manusia lebih lagi lah macam kita. Tapi kena ada tiga ni dalam diri kita. Satu, aqidah, tauhid kita kepada Allah. Iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rahmat. Cakap soal rasuah ke soal apakah, insya-Allah clear kalau ada apa yang Nabi bawa dalam diri kita, satu aqidah. Dalam Quran kata apa? La yasriqu sariq hina yasriqu wa huwa mu'min. Tidak akan mencuri oleh seorang yang mencuri kalaulah waktu dia mencuri itu dia betul-betul beriman dengan Allah. Ini Nabi bawa iman. Inilah yang dibawa Rasulullah sebagai mengundang rahmat yang lain. Tapi kita kadang-kadang hal ini tak dalami.
soal iman, soal kenal Allah, soal takutkan Allah, soal taqarrub dengan Allah. Hak ni tak berlaku sebab tu hilangnya rahmat dalam kehidupan kita. Walaupun Rasulullah diutuskan rahmat. Nabi kata apa? Nak jadi orang Islam, awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal urusan orang Islam ialah mengenal Allah. Hak ni dulu. Barulah kita akan rasa rahmatnya. Sebagaimana binatang dapat, sebagaimana tumbuhan dapat, manusia pun dapat. Tapi bila pendidikan yang ni kita letak nombor 2, nombor 3. Kan satu masa dulu lah kita tengok ni bab akidah, syariat, akhlak ni. Bila orang ngaji? Orang mengaji nanti pencit. Pencit barulah pergi ngaji masjid, belajar dalam ni 3 benda ni. 2 bulan ulang, lupa. Masa panjang dia tu hidup tanpa akidah as-sahihah, hidup panjang dia tu tanpa syariat yang dibawa oleh Nabi, kehidupan dia yang lama bercanggah dengan akhlak Nabi. Itu. Sebab tu hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, bila kita bincang soal rahmat sekalian alam ni, bukan saja kita nampak Nabi itu sebagai pembawa rahmat, kita nak tengok rahmat itu ada tak pada kita, dan apa yang menyebabkan kita akan merasai rahmat melalui keputeraan Nabi SAW. Allah kata lagi, la yazni zaniyatu hina yazni wa huwa mu'min. Tidak akan berzina oleh seorang yang berzina kalau waktu dia melakukan itu dia orang yang beriman benar-benar. Tak apa. Tapi waktu itu iman dia tak ada pun diturun, kan nafsu menguasai dia, dia tak jaga apa yang dibawa oleh Rasulullah ini, maka hilang rahmat daripada kehidupan mereka. Jadi sebab tu ada 3 benda. Bila kita bercakap soal rahmat, kita nak ukur dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam kerja kita. 3 benda. Kita tengok. Satu, bagaimana akidah yang ada dalam diri kita. Yang 13 tahun. Sebab tu Rasulullah SAW nak, sebagai rahmat ni, nak bawa rahmat ni, sirah dan tunjuk. Apa yang Nabi lakukan di awal perutusan dia. Awal-awal dia dilantik, diutus menjadi Rasul di Mekah 13 tahun sebelum hijrah. Tak ada kisah apa, ada kisah soal iman, soal syariat, soal akhlak ni. Lepas tu yang ni dah mantap, kita tengok hijrah berlaku dengan begitu berjaya. Sebab asas 3 benda ni ada. Lahir orang muda yang baik macam Ali bin Abi Talib, lahir orang kaya yang menyumbang kepada agama, semua orang yang beriman di peringkat itu memperlihatkan iman, menterjemahkan syariat, menterjemahkan akhlak yang dibawa oleh Nabi. Walaupun mustad'afin, mereka ni lemah di Mekah, tertindas, tapi akhirnya menjadi umat yang berjaya. Ini rahmat. Kita kena belajar benda. Kita kena belajar benda ni. Kita kena balik kepada asas untuk mendapat rahmat kejayaan dunia akhirat yang saya sebut berkali-kali. 3 benda. 3 benda ni. Kan? Tapi bila kita lupa benda ni, kita duk bercakap soal integriti, kita bercakap soal quality apa semua, accountability apa semua, tapi 3 benda ni tak ada. 3 benda ni tak ada. Itu yang pengurusan hebat, pegawai besar, atau kena tangkap duit sekerak rumah. Bukan orang lekeh. Hebat kita bercakap soal kualiti, soal apa semua ni. Sebab apa? Kerana asas yang dibawa oleh Nabi tak ada dalam diri. Bagi saya, kita haramkan 3 benda ni. Hak ni bagi fokus pasak dalam diri. Pi tak mana pun insya-Allah. Itu akidah. Kita yakin yang Allah tu ada di mana-mana. Allah tu melihat kita, Allah menilai kita. Prestasi kita bukan saja dinilai oleh bos, tapi dinilai oleh Allah. Tuan-tuan,
orang yang ada akidah lagu ni lagu mana? Hebat sama mana. Tapi kalau tak ada hak ni, depan bos hebat kita, kita panggung pula. Bos pergi mesyuarat je, katalog bet tangan ni atas meja. Kan? Dia jadi lagu tu. Papan dia buang kat jumpa. Waktu kerja, tapi bukan JKR lah, jawatan lain. Ini soal akidah. Kan? Sebab tu yang ni Nabi ambil masa 13 tahun, tapi sistem pendidikan kita ni, dia tak tahu masyarakat kita pun, bila kita kata, tiga ni mengaji agama lah kan. Tak apa, gila 88 apa boleh pergi mengaji. Ulun dulu bahasa Malaysia, matematik, BI. Tuition banyak mana pun, tak mana jauh mana pun, rangkap pergi hantar anak. Mahat fardu'ain 3 benda ni, Allah tambah musim Covid ni, saya tengok telah kapal tinggal 5 orang. Waris takut hantar. Tak apalah, kalau ada kes ni, tak ada kes pun kawasan tu, tak hantar. Oh, tak mahu takut. Tuition bahasa Inggeris pergi hantar. Kelas agama tak hantar. Apa nak jadi? Akhirnya lahir masyarakat yang hebat dari segi pengurusan, tapi mundur dari segi akidah, syariat dan akhlak. Dia jadi berjelau tapi tuan-tuan, sebab Allah kata wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah ni tak diutuskan melainkan nak bawa rahmat. Soalnya sekarang ini kita nak tengok apa dia rahmat itu. Sebab tu Rasulullah kata aslim taslam. Islamlah kamu akan selamat. Tapi bila kita kena berapa ramai orang Islam yang tak selamat, masyarakat Islam yang tak selamat, anak-anak yang tak selamat, rumah tangga yang tak selamat, pasal apa? Persoalan dia, asas untuk selamat, asas untuk dapat rahmat itu tidak diterokai, tak diterokai kan? Ada pun masa sikit untuk nak mendalami benda ni kan? Jadi yang tu kita kena carilah kalau kita nak jadi umat yang merasai rahmat dalam diri mereka melalui putusan Nabi. Bila ada 3 benda ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, barulah kita menjadi umat yang berjaya dunia dan akhirat. Umat yang ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala bila ada 3 benda tu. Nabi kata al-Islamu wa aqidatun wa syari'atun wa akhlaq. Yang kata Islam ni, Nabi diutuskan bawa ajaran agama Islam. Apa dia Islam itu? Aqidah, syariat. Ada 3 benda ni, barulah kita ni ada nilai di sisi Allah, ada harga. Tuhan kata inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di kalangan kamu semua bukan yang pangkat besar, bukan yang pangkat kecil, tapi orang yang bertakwa di kalangan kamu. Tuan-tuan, apa dia yang nak bawa kita kepada takwa? 3 benda yang saya sebut tadi. Kalau tak ada benda ni dalam diri kita, tak ada nilai di sisi Allah, tak ada harga. Silat-silat lembu hak tak semayang lagi berharga pada kita. Cuba mai raya haji kita buat korban kampung kita semua. 5 ekor, 4 ekor lembu, seekor orang. Sembelih 4 ekor lembu, kemudian hak seekor lagi dia cukup 5 tu, tengok dalam kampung kita siapa dia hak sembahyang pun tak, puasa pun tak, apa pun tak. Tangkap dia sembelih sekali, tapi jangan buatlah, saya ada contoh. Kemudian lapah lembu. Orang tak ada berlapah, bubuh dalam plastik. Tengah kilo, tekak 2 tempat. Ni daging lembu, ni daging orang. Agak-agak orang nak ambil mana. Orang ambil daging lembu. Daging manusia ni, jangan kata nak ambil, lalu pun tak mau, pusing kot jauh. Daging orang, ni pun. Ni manusia. Tanpa Islam, tanpa akidah, tanpa syariat, tanpa akhlak. Saya suka ibaratkan, itu dengan satu teori orang buat. Diri kita ni macam botol air mineral. Hak RM1. Botol air, ni kecil kan? RM1.
suka ataupun tidak, dia bergantung apa yang kita buh dalam tubuh. Kalau kita buh air drinking water, RM1. Buh dalam tu mineral water, boleh pergi RM2. Botol itu juga, bergantung isi dalam. Kalau buh dalam tu air ketuk, apa lagi dah? Yang beli RM5. Dalam lawak alam. Botol itu juga. Tapi kita buh dalam tu air acak. Tahu air acak? Belah kita ada lagi, saya ceramah di Shah Alam, sebut sebuah air acak di Pelanggung. Tak ada mana ada acak lah. Buh air longkang. Tak laku seduit pun. Botol itu juga. Tapi kita masuk dalam tu madu lebah tualang 3. Tualang 3 tu kena borak walaupun ambil di Sungai Bong. Dan sinonim dengan madu. Apa tu? Saya biasa tanya di kamera Helen nak turun. Tak, orang asli jual. Tanya, berapa harga? Dia kata 30 bang. Mahalnya. Dia kata asli kah? Ya, saya memang orang asli. Orang tanya buat madu, dia kata dia. Sembang bagi lama, dia bagi 20. Asli? Ya, asli. Kita tak hati. Kita percaya kat dia. Kalau ni orang boleh kelun sebiji, kita tak tahu. Semua dia pegang petua orang lah, putih air, dia tak beku. Ada lagi satu petua. Kata Ustaz, kalau nak tahu madu tu betul tak betul, asli tak asli, satu lagi cara, senang dia, awak balik rumah. Balik rumah, sampai di rumah, kalau bini marah, tu madu asli. Dia tak marah, tu tak asli. Tu madu lain, tu enggak betul, awak tak. Nampak betul yang sama, tapi nilai dia lain, bergantung apa yang kita masukkan ke dalam betul. Lagu tu juga diri kita. Apa yang menjadikan kita berharga? Saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, bila dalam diri kita ada akidah, ada iman, bila dalam diri kita hidup syariat yang dibawa oleh Rasul SAW. Apa itu syariat? Dia ada syariat ibadah, syariat kita berumah tangga, ikut Nabi bawa, syariat bekerja macam mana. Ni ada hidup dalam diri kita. Yang ketiga, wa akhlaq. Akhlak yang dibawa oleh Rasul. Bagaimana Nabi kata, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Bagaimana akhlak Nabi? Masya Allah, hebat. Innaka la'ala khuluqin azim. Allah kata, sesungguhnya engkau diutuskan atas akhlak yang sangat hebat. Tuan-tuan, nak tengok akhlak apa pun ada. Siapa yang ajak, yang didik Rasul SAW bukan manusia, tapi Allah. Sebab tu dia role model kepada kita. Rasulullah kata, adabani Rabbi fa'ahsana ta'dibi. Allah yang mendidik aku dengan sebaik-baik, seelok-elok pendidikan. Allah didik Nabi daripada dalam perut lagi. Baik. Mak dia tak rasa sakit, tak tahu pun kata dia mengandung Siti Aminah. Sampailah Jibril mai bagi tahu. Tapi bukan wahyu lah. Wahyu hanya untuk Nabi, untuk Rasul. Nabi dan Rasul ni orang lelaki, perempuan tak ada. Jadi dipanggil apa? Jibril bila mai habaq dekat Aminah, kata ulama dipanggil ilham. Diberi ilham kepada dia mengandung. Kan tak tahu apa, baru dia tahu. Orang lain bini kita 2 bulan tu dah macam-macam lah. Lagi dia wangi, dia kata busuk. Teringin ni tak kira lah macam-macam yang mengidam. Habis. Pokok belang depan rumah habis, tinggal hati. Betul. Duduk tak duduk, teringin makan sup balai kawan. Cari kawan. Duh pula. Terbayang lah sup kepala ikan temengkuk. Tu temengkuk. Halu tu kan. Pelik-pelik lah tu. Tu tak buat
Kak, dia kata, teringin nak makan sup kepala kereta api. Jenuh kan, kepui. Ada kawan kami dulu orang. Sembang-sembang dah lah, ceramah apa-apa. Apa nak berdoa? Kan, sama mengaji tu. Lepas tu jumpa. Kata bini dia mengandung. Dia pergi teringin nak makan sabun jak kapok. Pelik. Sabun jak kapok, apa sih dengan sabun jak kapok? Dia elok potong macam es krim potong tu kan. Dia dah teringin. Kita kata tak boleh makan tu. Teringin lah, sedap lah. Kali dia beli balik, dia kotor sekerat habis. Tapi tak ada apa, elok. Sihat. Allah jaga ibu-ibu yang hamil. Sihat elok. Bila besar, anak tu, hak dia anak tu, masuk UAE. Cerdik. Sebab tu perempuan ni, hak nak boleh anak dia, kalau mengandung nak bagi anak cerdik, makanlah sabun cap kapok. Tapi Rasulullah tu, Aminah tak rasa apa. Allah didik dia. Lahir pun tak. Kita dengar satu kisah contoh. Bila 2 minggu Rasulullah SAW dilahirkan oleh ibu dia Aminah, Allah takdirkan susu Aminah kering. Tak ada susu. Sedangkan pada waktu tu profession orang-orang Arab kebanyakannya ialah menternak kambing, unta kan. Allah tak buka fikiran seorang pun pergi perah susu kambing, susu unta bagi kat Rasulullah. Masa dia baby tu lah, masa baru berapa bulan, berapa minggu kan. Tapi bukanlah Rasulullah tak makan susu kambing. Saya lagi marah lah, dia faham niaga susu kambing, ekor apa semua tu. Rasulullah minum tapi setelah dewasa sunat. Tapi waktu kecil, kerana susu dia mempengaruhi peribadi ya. Hingga mereka cari ibu-ibu yang ada anak kecil diupah untuk menyusu Rasulullah. Kita baca sirah ibu susuan kan. Saibatul Islamiyah, apa lagi? Halimatul Sa'diyah, bukan Halimah juga. Diberi. Allah, sebab Allah kata dalam Al-Quran, ibu yang melahirkan anak, dia kena susukan anak dia haulaini kamilaini, 2 tahun betul-betul. Lepas daripada tu nak bagi apa pun bagi. Allah lakukan ke atas Nabi SAW sebelum wahyu turun lagi. Yang suruh susu 2 tahun ya, lepas ada tu tak apa nak bagi susu apa pun. Sebab apa? Dia mempengaruhi psikologi, dia mempengaruhi kepribadian. Betul. Saya baru terfikir kalau saya pergi ceramah belah-belah masuk selama Sungai Bayu apa semua dalam ataupun belah Sik dah. Lepas lalu pesan tak, jangan bawa kereta laju-laju kan. Dia apa saya dia kata lembu suka duduk atas jalan malam-malam kan, jalan raya tu panas, dia suka duduk lah seluruh-seluruh sikit. Saya baru terfikir, patutlah budak-budak lah malam-malam suka duduk atas jalan. Duduk atas jalan sampai mokok heran, subuh baru balik. Tapi tak duduk macam lembu lah, duduk atas motor kan. Bila kata tu RNR gurun, kita nak balik, mereka nak main. Lembu main dalam main kat kita. Barangkali inilah dia kesan susu awal lembu. Sikit sebanyak akhlak lembu tu ada. Ada. Lembu lagi satu, dia bila naik share, tuk dia pun dia rogol. Tengok. Ligat tuk dia. Tuk dia kata, woi aku tuk hang, aku tak kira. Kan kita dengar ni sumbang mahram, menatang buat manusia buat. Kan? Logik juga. Dia ada sikit sebanyak kesan. Tak apa nak bagi susu awal lembu, tapi setelah 2 tahun. Quran kata haulaini kamilaini, 2 tahun yang sempurna. Kamilaini sempurna, jangan duk senang-senang. Sajalah pesan kita bagi kat anak. Tak apalah kita susah sikit, tapi lah tak susah. Boleh buat frozen tu, susu ulang frozen kan. Tak dengar dengan dia gelak tu. Hak gelak tu tak nikah lagi. Ya, boleh. Sebab dia ada kesan peribadi.
bagi. Lepas tu tak apalah nak bagi apa-apa susu. Allah hantar ni, sedangkan perintah Allah haulaini kamilaini tu Quran belum turun lagi zaman tu. Tapi Allah didik, adabani rabbi fa ahsana ta'dib. Sebab tu kita tengok akhlak Allah nak hantar dekat kita sebagai rahmat ni, insan yang akhlak dia Allah didik. Allah Ta'ala yang bentuk. Kan? Allah Ta'ala yang bentuk. Oh hebat, kita tengok akhlak, tengok dalam rumah tangga dia. Orang tanya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat bila dia duduk di rumah, di luar kota. Kata Aisyah, Rasulullah bila berada di rumah dia akan membantu kerja-kerja aku, kerja-kerja rumah. Masuk waktu semayang dia akan ke masjid. Apa dia kerja rumah? Kita tahu lah kan, basuh baju, sapu sampah, lipat kain, ambil kain. Makna Rasulullah buat. Siapa dia ni? Rasulullah, pangkat cukup tinggi, balik rumah buat kerja rumah. Kita nak kata jadi pun bukan. Ini semua ambil kain bidai, hanya aku sepak. Hanya aku sepak. Tuan-tuan sekalian, Rasulullah ni cantik, tawaduk ya. Sebab tu dia abadikan oleh Syekh Ja'far Al-Barzanji dalam kitab Barzanji. Yang orang baca masa Nurila tak ada, dimakan yang balik kedua. Dulu orang baca Barzanji tu. Barzanji tu satu kitab syair karangan Syekh Ja'far Al-Barzanji, orang Madinah, cerita pasal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara kalam Barzanji tu apa dia kata? Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadhu'. Suara saya ni sebenarnya sedap lagi sebelum Covid dulu lah. Namanya Covid ni tak pernah sedap. Apa makna dia? Dia kata adalah Nabi SAW ni orang yang sangat malu, pemalu. Dikenal bertempat lah. Wat tawadhu', dan orang yang merendah diri. Wa khidmatu ahlihi, dan sering membantu isterinya. Cantik tuan. Tengok dalam pengurusan, dalam perang Khandaq, dia panglima perang, ketua perang Khandaq ni, perang apa nama, Parik. Nabi tak duduk di atas, dia tengok plane dia dah turun sama dengan sahabat, gali Parik tu, sehingga seorang sahabat tengok bila Nabi angkat apa nama tangan dia nak buat Parik, terbuka jubah dia, nampak di perut Nabi diikat batu kerana menahan kelaparan. Kerana waktu tu apa nama, dalam keadaan kelaparan, pengetahuan kesusahan waktu tu, maka nampaklah apa nama batu di pinggang Nabi diikat. Nampak, walaupun seorang ketua, tapi akhlak dia hebat, tawaduk dia hebat. Tuan-tuan yang kita kata, ini rahmat melalui akhlak. Melalui akhlak. Jirannya, Masya Allah, jiran dia kan menghormati jiran dia walaupun jiran dia jahat. Tapi dia duduk layan situ lah. Kan kita dengar kata selalu dekat. Jadi semua ini terangkum pada Rasulullah, dan itu adalah dididik secara langsung oleh Allah. Sebab apa Allah didik dia? Allah nak hantar kepada kita sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat kepada seluruh alam. Jadi beruntunglah orang yang dapat menerima, mengikut. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kamu pada diri Rasulullah SAW itu adalah contoh ikutan yang terbaik. Itu rahmat antara yang boleh perlihatkan pada kita, insan hebat yang kita raihkan pada pagi ini, yang kita kenang pada pagi ini. Dunia kita ini mendapat rahmat. Bukan saja dunia, tapi semua alam yang kita akan jejaki, kita layak untuk dapat rahmat dengan keputeraan bagi
semua alam, lil alamin, seluruh alam, alam mana pun yang kita nak pergi. Kita duduk berapa alam? Pertama, alam roh. Kemudian alam rahim. Lepas tu, alam dunia. Kemudian alam kubur. Dan yang kelima, alam akhirat. Semua alam ni kita mendapat rahmat dengan perutusan Nabi SAW. Kita berada di alam kubur. Kubur yang sempit menjadi luas. Kubur yang gelap akan menjadi terang. Kubur yang sunyi kita akan berteman. Tuan-tuan, Nabi SAW kata apabila dikebumikan seseorang itu, maka datanglah solat dia, semayang dia sebagai teman dia. Datanglah puasa dia sebagai teman dia. Datanglah sedekah dia menerangi kubur dia. Puasa dia menerangi kubur dia. Semua main jadi tak sunyi. Kita nampak aja lebih sunyi. Ini dibawa oleh Nabi SAW. Kemudian pula sampai di akhirat Allah, rahmat lagi diperjuangkan oleh Nabi SAW menerusi syafaat yang Allah izinkan Rasulullah ini memberi syafaat. Syafaat ni makna pertolongan kepada umat-umat dia yang beriman. Syafaat dia ada dua di akhirat. Satu dipanggil syafaatul uzma, syafaat yang besar. Syafaat yang besar ni boleh bagi berat timbangan amal kita yang kurang. Boleh memudahkan lalu titian as-sirat yang dibentangkan di bawahnya neraka. Ini boleh diberi oleh Nabi SAW sebagai syafaat yang besar. Yang kedua, syafaat sughra, dipanggil syafaat kecil. Apa dia syafaat kecil? Quran boleh bagi syafaat pada orang yang membacanya kecil. Guru boleh bagi syafaat pada muridnya. Itu syafaat yang kecil-kecil ya. Rasulullah sebagai syafaat yang besar. Tuan-tuan saudara-saudari sekalian, dalam satu riwayat hadis menceritakan kita umat-umat Nabi SAW apabila dibangkitkan di mahsyar, mereka akan dikumpulkanlah ada 3 jenis manusia. Tiga macam lah juga. Kenapa dibahagikan 3? Bukan bagi sebab bangsa keturunan tak, bukan. Tapi golongan yang pertama, kumpulan yang pertama ialah umat-umat yang akan masuk neraka tanpa hisab. Tak ada kira cara apa, terus lah neraka. Yang kedua, umat yang akan masuk syurga tanpa hisab. Hak ni umat yang beruntung. Mereka ni tak tahu apa timbangan amal tak lalu, sirat tak lalu, terus bawa ke syurga. Dan yang ketiga, kumpulan ketiga, umat-umat yang akan dihisab dahulu, kemudian baru ditentukan syurga ke dia, neraka. Tapi akhirnya umat ni dia akan ke syurga. Ni ada 3 kumpulan. Agak-agak kita nak masuk hak mana? Mudah-mudahan dah kedua. Apa nama? Mahsyar ketat. Cukup mendebarkan. Hari yang paling mendebarkan kita tak ada melainkan ketika duduk di mahsyar. Matahari yang begitu dekat, sehingga Nabi kata ada orang yang peluk dia sampai buku lali dia, sampai ke lutut dia, ada yang sampai ke pinggang dia, bergantung pada amalan dia. Panas tak tahu nak apa. Mula-mula Allah perintahkan malaikat bawa golongan yang pertama. Siapa yang akan masuk neraka tanpa hisab? Malaikat bawa dengan penuh azab, sebagaimana dalam surah Az-Zumar ada sebut, dicepuk pegang semua sekali, terus itu. Wa na'udzubillah. Ini orang yang tak menerima ajaran Nabi SAW, tak beriman dan sebagainya. Habis pi buat tu, pi kumpulan tu, mahsyar pun dia agak longgar. Rupanya puak ni ramai. Lalu Allah perintahkan malaikat bawa pula kumpulan yang kedua yang istimewa, yang
akan masuk syurga tanpa hisab. Kumpulan ini diketuai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudari, mudah-mudahan kita doa ke Allah kita dapat masuk kumpulan ini. Kumpulan istimewa. Tak hisab, tak apa, terus pergi syurga. Allah. Kita bawa kereta pakai smart tag pun seronok. Tak kira satu bateri habis satu. Dengan duit habis topak. Saya besar sekali dulu langsung TYT meh. Kita tak lagi bukit 3 lebih kena ada di kota. Terus wanita tak di kota dalam marah kata ni. Dan tak pun nampak sangat. Tak pergi nampak. Macam Nizam dan Cili tak pergi orang tak nampak. Nampak pergi juga. Saya dah pecah ke rumah nak belah. Bukan senang kau boleh belah balik ruai lagi tak makan tak habis apa semua kan. Tapi rapat dekat kawan-kawan trafik. Saya tak macam mana saya tiga orang kena ada kontak. Saya tak kuasa. Lagi Ustaz tu kita last sekali masuk pada Ustaz kami duduk belakang. Ya Allah, tak apa. Pada tu kita betul tak tahu jabatan tak tahu sampai kontak kan. Cukup syok pasal megah pasal sekali tu budak ni tak ada. Apatah lagi kita masuk syurga tanpa hisab. Tak dihisab, tak ditimbang amalan. Dan bergerak dengan Nabi SAW duduk belakang dia. Terus malaikat bawa dengan penuh kemuliaan ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai depan syurga. Ada kaitan dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Sampai di syurga Rasulullah berhenti di pintu syurga. Lalu dipersilakan seorang masuk. Ya, Tuhan, inilah saat yang paling berjaya sepanjang kehidupan kita sampai akhirat. Kita masuk syurga, Nabi sambut Allahu Akbar. Ini harapan kita. Ini dah orang yang menerima Rasulullah, menyayangi Rasulullah, mentaati ajaran Rasulullah SAW sampai ke akhir hayat dia, insya-Allah. Dia masuk. Nabi sambut. Saya main tak depan ni sambut pun seronok lah. Tambah kalau jadi sambut, lagi syok. Ni Nabi sambut masuk. Habis dah semua Nabi kata udkhuluha bisalam, masuklah kamu dalam syurga ni dengan penuh kesejahteraan. Amin. Udkhuluha bisalam, amin. Lagi dan beli khot yang bubuh di pintu rumah. Udkhuluha bisalam, amin. Silakan masuk dengan penuh kesejahteraan. Mudah-mudahan diperkenankan oleh Allah. Saya bubuh rumah di Tasik Mutiara, bila lama-lama ada duduk tengah panas, ada kelabu habis. Tak nampak tulisan. Dalam kelabu di dalam doa tadi. Jadi masuk habis. Sembang ni, sampai ke rumah sembang. Dia masuk habis dah. Tinggal Rasulullah SAW bagi kita masuk. Lalu malaikat tanya, ya Muhammad, kenapa engkau tidak masuk sedangkan habis dah umat-umat engkau masuk? Dia kata, ya Rasulullah, wahai malaikat, aku mohon kepada Allah supaya ditangguhkan aku untuk ke syurga. Kerana aku nak bagi syafaat kepada umat-umatku yang satu kumpulan lagi. Dan Allah izinkan aku untuk beri syafaat. Itu dia tuan-tuan punya sayangnya Nabi kat kita. Boleh masuk syurga dah pun dia minta tangguh. Langkah aja masuk lah. Kalau saya masuk Rahbi, mampu pergi gambar dulu ceramah sekarang. Sesat, ada accident semua. Dia kat syurga siapa tak mau. David apa pun mau. Jadi lalu Nabi pun datang kepada umatnya yang satu kumpulan lagi, mana yang boleh disyafaatkan, diberi syafaat. Diberatkan timbangan, Nabi tolong beratkan. Diizin oleh Allah, keistimewaan Rasulullah, rahmat daripada Rasulullah SAW. Sebab tu saudara-saudara sekalian, saya nak pesan dari saya dan kita semua, kita berazam untuk jadi umat yang istimewa tadi.
berusaha umat yang akan bersama dengan Rasulullah masuk syurga tanpa hisab. Andai kata kita tak layak, kita layak masuk golongan ketiga, tak apa. Tapi biarlah kita umat yang layak untuk mendapat syafaat Rasulullah SAW. Siapa dia ni? Orang yang menjaga title dia sebagai umat Rasulullah. Maknanya jangan buat perkara-perkara yang Rasulullah SAW tak mengaku umat. Kan banyak hadis, laisa minni, bukan dari kalangan aku. Kan? Orang laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Kan? Orang jantan elok-elok tetapi Mekah pakai telekung. Dia lagu ni. Benda segala amalan yang kita buat, Nabi tak mengaku umat. Perlu ambil tahu banyak orang tak ada lah saya nak apa ni. Ngaji lah kan. Tak kuliah-kuliah hati pun. Biarlah kita jahat lagu manapun, kita orang hak layak dapat syafaat Nabi. Akutlah kita tak boleh lah aku mana-mana nak kena jahat. Buatlah jahat hak yang boleh dapat syafaat Nabi. Jangan sampai Nabi tak mengaku umat, sampai kita tak layak untuk mendapat syafaat Rasulullah SAW. Siapa lagi yang kita harapkan? Hanya Nabi masing-masing saja yang bertanggungjawab ke atas umat-umat dia. Kita kalau tak mau ikut ajaran Rasulullah SAW, esok kita nak mengaku umat siapa? Bermilau kot pada masyarakat. Kan? Kita malaikat tanya hang umat siapa? Saya tak ada umat siapa-siapa. Tapi hang umat siapa? Aku umat Bumi Putra. Boleh juga tu. Tak ada, kita mesti jawab umat Nabi Muhammad. Tak boleh nak pergi jadi umat lain, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Musa. Kita bukan zaman dia. Kita zaman umat Nabi Muhammad SAW. Mempertahankan kedudukan kita, memartabatkan kedudukan kita sebagai umat Muhammad SAW. Inilah antara perjuangan dalam hidup kita, iaitu dengan kita mengasihi Rasulullah SAW dan kita menerima apa yang dia bawa, kita tinggal apa yang dia larang. Allah kata, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang dibawa datang oleh Rasul, ambillah, hendaklah kamu ambil. Apa yang ditegah oleh Rasul, hendaklah kamu tinggalkan. Tuan-tuan, ini satu peringatan bersama kita. Kadang-kadang dunia yang semakin mencabar menyebabkan kita lupa hakikat benda ni. Kemana kita? Akhirnya kita akan dihimpunkan sebagai umat Rasulullah SAW. Kita kadang-kadang alpa dalam benda ni. Jadi maknanya menerusi keputeraan Rasulullah SAW ini, dunia kita dapat rahmat, kubur kita dapat rahmat, akhirat kita mendapat rahmat. Tak ada orang yang perjuangkan nasib kita macam Nabi SAW perjuangkan. Sebab tu dia insan yang terlalu agung, terlalu istimewa bagi kita semua. Nabi kata, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaih min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Tidak beriman seseorang kamu sehingga dia kasihkan aku, yakni Nabi, lebih daripada bapaknya, lebih daripada anak-anaknya, dan lebih daripada manusia seluruhnya. Mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita menghidupkan dalam diri kita kecintaan kepada Nabi dan memastikan ajarannya sentiasa kita terokai. Mana hak kita tahu kita buat, hak mana kita tak boleh buat lagi, tak apa, tapi kita sedang berusaha untuk melaksanakan 3 benda hak Nabi bawa daripada kita tadi dalam diri kita, iaitulah akidah, syariat, akhlak, ataupun orang panggil juga tauhid, fiqh, tasawuf. Dia akidah, syariat, akhlak. Ini asal dia. Jadi nak dapat akidah, kita kena belajar ilmu tauhid. Wa syariatul syariat, nak faham ilmu syariat Nabi bawa, kena belajar ilmu fiqh. Nak faham akhlak, wa akhlaqun, yang ketiga akhlak, kena belajar ilmu tasawuf.
Sebab tu saudara-saudara sekalian kita walaupun sibuk bagaimana berbagi dan dalam hidup kita dah belajar 3 ilmu ni. Tauhid, fiqh, tasawuf. Ada 3 benda ni insya-Allah hidup kita stable, steady. Benda tak ada 3 benda ni bercelaru. Walaupun makan besar semua. Tapi kalau 3 benda ni seimbang dalam diri kita, jadi buatlah. Carilah melalui masjid, kuliah agama, melalui pokok ada ruang di pejabat kita. Kita ambil sejak kan, dulu ada kan, untuk 3 benda ni. Biar kita cari orang boleh bagi clear kat kita 3 benda ni. Fiqh, tauhid, tasawuf. Cara asasnya kita mendalam sendiri. Barulah kita dapat rahmat, merasai rahmat yang sebenar dalam hidup kita ni. Baik ketika kita duduk di rumah, insya-Allah happy. Kita duduk di pejabat, happy. Kita berkawan. Bila ada 3 benda ni. Inilah asas untuk kita mendapat rahmat yang sebenar yang dibawa oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadilah kata tu, jadi macam betul ayam tadi lah. Ayam kita nak buat ayam betul kalau dah penuh dah tidur dengan gadang ni keledong lagi dia melimpah. Tuan pun dulu kalau lagi ni dia tengok 3 muka. Yang pertama dia tengok muka Ustaz ni dulu janggut hitam ke putih, tapi dia muda lagi, dia kata lagi kan. Sampai sejam lebih tak berhenti lagi, dia tengok muka yang kedua, muka jam. Tak boleh belah dia. Dia kan mati lagi orang nak makan apa dia dulu tengok dia. Mak boyo apa tak. Sampai dekat 2 jam tak berhenti lagi, dia tengok muka yang ketiga, muka pintu. Dia katakan tu, insya-Allah lagi kita jumpa pula. Masih banyak-banyak kepada seluruh warga JKR di atas sebutan ini. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.